Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat lagi meneruskan kehidupan di akhir-akhir daripada bulan Zulhijjah ataupun penutup kepada tahun 1441 Hijrah. Dan tak berapa hari lagi kita akan melangkah untuk masuk kepada tahun Hijrah yang baru 1442 Hijrah. Bermakna mengingatkan kepada kita umur kita semakin bertambah. Apakah persiapan yang kita nak bawa balik ketika mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengingatkan diri kita sendiri dengan membaca kitab ini, mudah-mudahan kita akan sentiasa beringat-ingat dan sentiasa akan diingatkan setiap minggu, saban minggu, supaya kita memikirkan bahawa kehidupan walau bagaimana panjang pun sekali umur, pasti ada kesudahan dia, iaitu kematian. Jadi dengan sebab itu, buatlah persiapan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menghimpun harta yang banyak, bukan dengan sebab pangkat yang tinggi, mereka mengenal ialah mengenal akan segala sifat-sifat Allah Ta'ala, mengenal akan segala af'alnya dan mengenal akan segala asma'nya. Hari ini kita mengenal dengan kita berkeyakinan Allah itu ada, tetapi kita tidak mengenal akan bagaimana sifat Allah, bagaimana af'alnya Allah Ta'ala, dan bagaimana asma'ullah ta'ala. Jadi kita tidak mengenal dengan erti kata yang sebenar. Kerana orang yang mengenal akan Allah, mereka tentu faham tentang apakah matlamat kehidupan dan bagaimana persiapan untuk menghadapi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengenal akan Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana golongan atau para arifin mengenai ucapan mereka mengenai jenazah dan kubur serta hukum ziarah kubur, membicarakan kepada satu tajuk yang lebih maknanya lanjut sedikit ataupun lebih menjurus kepada kematian, kan? Dan fasalnya ini kita nak lihat beberapa bicara daripada kata-kata para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Qala musannifu tentang jenazah. Ketahuilah, bila disuruh i'lam itu, maksud i'lam ini ketahuilah, makna ambil ingat, kan? Makna i'lam tu dia fi'al amar, kan? Jadi ketahuilah oleh kamu, makna semua yang mendengar, semua yang belajar ambil ingatan.
Sesungguhnya jenazah adalah pelajaran bagi orang yang memiliki mata hati. Jadi dia ada dalam diri kita ni tuan-tuan, dia ada namanya qalbun. Bukan kalbun. Kalau kalbun anjing, qalbun. Qalbun kan? Setiap orang ada hati. Dan hati ni dia boleh berbulak-balik ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut Rabbana la tuzigh qulubana. Qulub, wahai Tuhan yang memiliki hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bagi Tuhan yang memiliki hati, mana yang boleh membulak-balikkan. Mana hati ni peringkat yang pertama, orang ada hati. Hati ni dia peringkat boleh berbulak-balik. Ni duduk sini kan, keluar kan dah lain. Mana dia belum tetap kan? Jadi maknanya qalbun. Kemudian basirah. Basirah ni dia masuk dalam lagi. Ni basirah ni maksudnya mata hati. Dia memandang dengan mata hati, bukan mandang dengan hati lagi lah. Dia memandang dengan mata hati. Jadi tuan-tuan, kerana bila dalam hati kita ni dia ada beberapa peringkat, sampailah kepada peringkat yang dia ada 4 peringkat. Ini kalau belajar dalam ilmu tasawuf dihurai hati ni ada berapa bahagi kan? Jadi kita ni kalau hati yang masih berbulak-balik, petang tadi cakap nak pergi belajar kan, masuk je kon 6 tak jadi kan. Malam ni ada cerita baik pula rasanya ni. Tak tengok ni kan, rasa terlepas pula cerita ni. Bukan selalu datang kan. Cerita tentang kemerdekaan kan. Dia jadi berbolak-balik, tak tetap. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka pengarang mengatakan apabila engkau melihat jenazah ni, ambillah pelajaran dengan melihat dengan mata hati, jangan dengan hati. Hati ini tak tetap kan. Di dalamnya terdapat peringatan dan nasihat bagi orang dan bagi semua orang. Bak tuan-tuan, kita lihat jenazah ni, dia banyak memberi nasihat kan. Kenapa jenazah tu mesti diusung? Nak menunjukkan kepada kita, engkau kuat mana pun kan, besok engkau tak boleh pergi sendiri, orang akan bawa kau. Hebat macam mana pun orang akan bawa kau. Sebab tu dia banyak pelajaran tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Kenapa perlu ada 4 orang yang memegang ni? Nak menunjukkan orang ni semua beraliran kepada satu arah, bahawa kehidupan kita matlamat ni satu je kan, mesti kepada Allah Ta'ala. Matlamat hidup ni satu. Bila mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah Ta'ala kata sesungguhnya engkau daripada aku dan kepada akulah engkau akan kembali. Sebabnya orang pemandu tu dia tak ada corner tempat lain kan. Yang depan semua ikut, yang belakang pun ikut juga. Dia kata ke kiri, lompat, itu letak, dia letak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Jadi kita lihat jenazah ni, kita boleh mengambil 1001 macam. Hari ni kita kuat, hari ni kita boleh buat apa yang kita nak. Bila saat seseorang itu dia jadi mayat, dia tak boleh buat apa-apa. Orang golek ke, orang baringkan dia ke, orang lipat dia ke, orang siram dia dengan air ke, dia buat tak kisah je. Hari ni tuan-tuan cuba siram dengan air, mau kena pelempang dah tuan-tuan. Sebab apa? Hari ni kita hidup, kita punya kemampuan, tapi besok dia dah jadi mayat, orang buat apa-apa. Sampai orang masukkan jari dia dalam lubang najis kita, dia pun buat tak tahu yang kau buat lah apa yang kau tak. Tak? Orang curah kat mulut kita ni, masuk air dalam perut, tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Nak menunjukkan banyak nasihat yang kita boleh ambil
daripada jenazah ni banyak. Bab tu kata Ibrahim bin Adham, sekiranya kamu melihat jenazah, kamu tidak boleh mengambil pengajaran, nascaya doa kamu tidak dimustajabkan oleh Allah. Nah, kita tengok hari ni jenazah, kita hantar jenazah sampai kepada peringkat kita masukkan di jenazah dalam liang lahat, tapi kita tak pernah mengambil iktibar, tak pernah mengambil pelajaran bahawa satu hari besok kita juga akan dibuat demikian. Kita tetap balik, kita dah lupa dah. Yang tadi kita masukkan jenazah, kita dah lupa dah. Kita menguruskan, kita tolong memandikan, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kecuali orang yang lalai, kalau menyaksikan itu justru membuat hati mereka bertambah keras. Jadi kecuali orang-orang yang lalai, kan? Orang lalai ini tak boleh buat apa-apalah tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ulaika humul ghafilun. Ghafil ni orang lalai. Dan orang lalai ni Allah Ta'ala umpamakan dia macam binatang. Kalau hidup ke atas dunia dia lalai, dia umpama macam binatang. Ulaika kal an'am, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka macam binatang, lebih sesat daripada binatang. Binatang ni sebab dia tak boleh berfikir, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Binatang ni kalau boleh berfikir macam manusia, itu pun kalau dia ajar pun cerdik juga, kan tak? Dia ajar dia pun dia cerdik. Bayangkan tu binatang yang dia buat pertunjukan tu, diajar dia tiap-tiap hari, kan? Walaupun binatang tu ganas, tapi tak pernah makan tuan dia, sebab dia ajar. Sebab dia diajar. Hari ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berani derhaka dengan Allah. Kita berani derhaka dengan Allah. Allah Ta'ala suruh semayang, kita tak nak semayang, kan? Allah suruh tinggalkan maksiat, kita buat maksiat. Kita berani derhaka dengan Allah. Sedangkan besok kita kembali kepada Allah, kan? Allah Ta'ala yang ciptakan kita derhaka dengan dia. Rabbul Alamin. Ma makna al-alamin? Ma siwallahu ta'ala. Selain daripada Allah, itulah dia alam. Bila kata alam ini tuan-tuan, dia mesti ta'arrad. Mana aradun, iaitu yang berubah-ubah. Daripada ada, tak ada, tak ada kepada ada, itu dia. Sudah tentu kita ni yang daripada tak ada, kembali kepada tak ada balik. Maka kembali kita ni iaitu kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Orang yang mana dia lalai ni umpama binatang, lebih sesat daripada binatang. Jadi dengan sebab tu kita kena ambil ingatan, Allah Ta'ala membuat maknanya perumpamaan begitu dalam Quran. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab mereka menyangka hanya sekadar menyaksikan jenazah orang lain. Ini yang bila melihat ini, dia tidak melihat dengan mata hati. Kerana apa? Dia melihat dengan mata kasar. Tengok jenazah, tengok aje lah. Dia tengok aje. Dia kalau melihat dengan mata hati, dia lain. Dia ada kesan, kerana memberi kesan, memberi impak kepada perubahan untuk ingat kepada Allah. Ada perasaan sesam, ada perasaan muhasabah diri. Tapi bila lihat dengan mata ni macam ni, habis je berlepas daripada mata ke, pandangan mata, dah dia akan kembali pada asalnya, seolah-olah dia tak pernah melihat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak pernah terfikir bahawa
Satu saat mereka pasti akan diusung di dalam keranda. Kita tak memikirkan. Orang yang lalai ni dia tak memikirkan besok satu hari sampai kepada saat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa dia besok akan diusung. Orang lain akan mengusung dia, membawa dia, dia suka tak suka. Walaupun dia berkata-kata di dalam usungan tu, janganlah bawa aku. Orang yang bawa tak dengar tuan-tuan, dia bawa juga. Sama ada engkau suka, engkau rela, terpaksa atau sebagainya, dia bila dah ada atas usungan, orang akan terus bawa. Orang akan terus bawa kita. Jadi tuan-tuan, ini satu peringatan kepada kita. Satu peringatan kepada kita. Atau kalaupun sesekali hal itu terlintas di dalam fikiran mereka, mereka tidak sampai berfikir bahawa saat-saat kematian sudah tiba. Ni nak memikirkan saat-saat mati ya. Kan? Bila kita tidur tu kita tak terfikir tuan-tuan, ini boleh bangun tak boleh bangun. Saya bila dah saat-saat macam ni, dah umur-umur macam ni, rasa takut pula nak mati. Rasa takut tuan-tuan. Takut apa? Bila tidur tu takut tak bangun lagi. Sebab apa? Memikirkan amalan tak ada. Amalan tak ada. Kita nak kembali kepada Allah, sedangkan maksiat kita tiap-tiap hari bertambah. Kita kata nak bangun tahajud, tak bangun juga. Cuma hingga kadar niat aja. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tertipu. Dah bangun dah malam, nak bergerak untuk mendirikan solat, Allah, dia punya cubaan yang cukup kuat. Nak baca Quran, Allah, terasa berat. Jadi bila dah umur-umur macam ni, rasa takut dengan Allah. Takut apa? Mati apa bekalan nak bawa balik. Nak buat minta dengan Allah, ya Allah, kalau kau matikan aku, biarlah aku sempat makna bertaubat kepada kau. Kan? Sebab dosa kita banyak. Yang mengetahui dosa kita, kita lah yang mengetahui. Dosa dengan orang tua, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak. Allah, banyak tuan-tuan, terlalu banyak. Lebih daripada itu ialah dosa dengan Allah. Kan? Ni dosa dengan makhluk ni pun tak selesai, apatah lagi dosa dengan Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fikir. Kan? Sehingga ada seorang ustaz, guru saya, dia kata ustaz, dia kata, saya saat ni saya jadi takut nak mati. Dia siap wasiat dengan saya, kalau saya mati jangan lupa sembahyangkan saya. Sembahyangkan saya, dia kata. Allahu Akbar tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidak boleh tergambar dalam fikiran kita betapa takutnya bila dipesannya tu. Kalau dia seorang tua memikirkan takut mati dan berpesan kepada kita, kalau aku mati besok, jangan kau lupa untuk menjadi imam sembahyangkan aku. Akbar tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca kitab ini tuan-tuan supaya apa? Ada dalam hati kita kesedaran, kalau saat kita ni melakukan dosa kepada Allah, maka segeralah beristighfar, banyak-banyak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab hidup kita ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, bahawa kita ni tuan-tuan, wa khuliqal insan, dijadikan oleh Allah Ta'ala ni, dia bersifat, Allah Ta'ala jadikan kita ni bersifat lemah. Hari ni kita boleh ingat,
Besok dengan sebab pengaruh kawan-kawan kita lupa balik. Jadi dengan sebab itu kita kena duduk dalam lingkungan orang-orang yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kita kena duduk. Kalau tak ada orang yang boleh mengingatkan kita, kita kena membawa diri kita ke dalam tempat-tempat yang sentiasa membolehkan kita ingat Allah, supaya kita buat persiapan. Orang muda, orang tua lebih-lebih lagi. Jangan mengatakan aku ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Berapa ramai orang yang tak sempat nak tua mati, tuan-tuan. Dan orang yang tua ni dah memang saat dia, kan? Entah esok entah lusa dia jalan, kan? Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tidak tahu. Kerana bila Allah Ta'ala menyebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita pun tak tahu bila saat kita mati. Mati ni kalau datang, dia tak cepat dan dia tak lambat, kan? Kita pun tak tahu. Anak isteri tak boleh nak tahan, kan? Kita hidup sendiri pun dalam keadaan kita tak sempat. Kita fikir besok boleh buat semayang, besok boleh ibadat kepada Allah, belum tentu. Dengan sebab itu hari ini kalau kita berada, hari inilah kita kena laksanakan kita punya kewajipan dan keinginan kita, supaya ia menjadi bekal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat bekal, sekadar bekal. Bekal tu bernilai tak bernilai itu belum lagi. Sekadar bekal. Ada bekal yang kita pakai bawa tapi tak boleh guna. Tuan-tuan bawa bekal perjalanan, nak pergi perjalanan jauh, tuan-tuan bawa bekal sampai-sampai tempat yang tuan-tuan nak bawa berhenti ni, semua tak boleh pakai, kan? Kita tak tahu. Hari ni kita pun bawa lah bekal macam-macam. Kita nak pergi destinasi kita tempat sejuk, rupa-rupanya bekal yang kita pakai, baju yang kita bawa banyak-banyak tak boleh pakai. Negara sejuk, negara sejuk je perlu kepada pakaian tebal-tebal, kan? Tak boleh pakai juga. Jadi dengan tu, ada amalan yang kita bawa, kemungkinan amalan itu tak berguna, dia tidak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam melakukan amalan, jangan tumpu kepada satu amalan. Buat sebanyak mungkin amalan. Kita tidak pasti mana satu amalan yang diterima oleh Allah. Kita tak pasti. Sebab tu amalan kita kena banyak. Semayang kena ada, zikrullah kena ada, baca Quran kena ada, nak? Semua kena ada. Sedekah kena ada, berbagai-bagai. Kita tak tahu mana satu yang Allah Ta'ala terima. Kita kata zikir ini yang menyebabkan kita masuk syurga, tak, belum tentu lagi, kan? Belum tentu lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak terbayang pula bahawa orang-orang yang sekarang sedang diusung ke kubur asalnya juga punya fikiran seperti kita. Orang-orang yang kena usung, tuan-tuan, dulu waktu dia hidup pun macam tu juga. Dia pengenalan jenazah ni sekadar lepas kat mata, hilang daripada pandangan mata, habis, tak ada apa-apa lagi dah. Dia pun juga begitu. Maka orang-orang yang kemudian daripada mereka juga akan melihat yang demikian. Jadi dengan sebab itu Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, hari ini tuan-tuan, kalau kita pandang, janganlah hanya melihat dengan mata je, masukkan di dalam hati kita, iaitu pandangan dengan mata hati, masuk kepada satu lapisan lagi, daripada hati masuk kepada maknanya basirah, iaitu mata hati itu. Sebab itu bila kita pandang, kita akan dapat banyak mengambil iktibar daripada kematian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara berfikir yang keliru itu terjadi bersamaan dengan semakin habisnya usia mereka. Makin tua, makin tua. Hari ini kita pandang, tuan-tuan, jenazah ni mengikut kepada usia umur kita.
Budak-budak pandang jenazah, dia lain punya tafsiran. Tafsirannya berbeza. Pandangan dia pun berbeza, penilaian dia juga berbeza. Kita ni tuan-tuan umur-umur yang tua ni, dia kalau tengok jenazah, dia punya tafsiran juga berbeza. Hai, ni dia ni mati dah. Kan? Nanti dia duduk semang dengan kawan-kawan, dia kata, kawan-kawan kita ni dah ramai mati. Nak sama-sama sekolah tu, sama-sama kerja dah mati dah. Orang tanya, yang bayar-bayar apa ni abang ni berapa lagi? Tinggal 2 lah. Dia dengan saya dengan dia dah tinggal. Siapa yang jalan dulu katnya? Dia fikir siapa jalan dulu, tapi amalan tak juga. Amalan tak ada juga, macam tu juga. Jadi tuan-tuan, hari ni kita ni dah penghujung daripada bulan Zulhijjah. Masuk tahun hijrah baru, bermakna umur akan bertambah 2 tahun ke depan. Bukan 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke depan lagi. 37 bermakna umur kita 39 dah, 2 tahun ke depan. Hijrah ni umur dia ke depan lagi. Usia semakin bertambah, tuan-tuan. Usia semakin bertambah. Apa persiapan kita? Persiapan yang kita nak bawa balik kepada Allah, kan? Jadi dengan sebab itu kita ambil ingatan. Setiap menyaksikan jenazah, setiap menyaksikan jenazah yang sedang diusung, mestinya manusia semakin makin yakin bahawa satu saat ia pasti akan mengalami hal yang sama. Itulah memang termasuk dalam kepala kita, dan itu boleh terjadi dalam waktu dekat, bahkan esok ataupun lusa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya, anak-anak murid saya dah 5-6 orang dah tak ada. Yang saya ajar dulu sama-sama lagi, Imam MITC tu anak murid dalam usia muda ni, kan? Itu penyakit asbab je. Penyakit ni asbab, tapi nak tunjukkan mati tu kan. Ada orang mati tak ada asbab pun, jalan juga. Mati sambil dalam tidur mati, kan? Tu anak murid kita. Tok guru belum pergi lagi, anak tok guru kita itu kira mana pangkat mana apa? Betul, macam anak dia sendiri. Tok guru belum mati, anak dah mati. Tuan-tuan kena ingat tau. Tak, kena ambil ingat tau. Ingatan ni kena ambil ingat. Dan mungkin kita sendiri, kita sebagai ayah, anak kita dah jalan dulu, anak kita dah mati dulu daripada kita. Sedangkan ayah yang sepatutnya tua, sepatutnya yang tua mati dulu, tak lagi mati lagi. Sebab tu kita kena ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa setiap kali melihat usungan jenazah, ia berkata, teruslah, kerana aku pasti akan menyusul. Pasti akan menyusul. Sebab tu kalau kita, Nabi SAW mengajarkan doa ketika mana orang ni dia pergi ziarah kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, atau minal mu'minin wal mu'minat, wa inna insya'allah. Tu wa inna, dan sesungguhnya, insya'allah, la lahikun, kami pasti menyusul. Tuan-tuan, Rasulullah ajar kita baca doa pergi ziarah kubur tu supaya sebut tu, wa inna insya'allah. InsyaAllah ni tuan-tuan, benda yang pasti akan datang. Tak besok, lusa, tak lusa, minggu depan, InsyaAllah
dia pasti datang. Betapa lama sekalipun, insya-Allah lalahikun, kami pasti menyusul. Kita pasti menyusul. Kan? Kita akan pasti menyusul. Kemudian as'alullahu lana walakumul afiyah. Kita peminta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada Engkau untuk kami agar diberikan keselamatan. Besok kalau kami mati, ya Allah, Kau berilah keselamatan kepada kami. Sebab penting keselamatan. Kan? Hari ini orang hidup semua membicarakan keselamatan. Membicarakan keselamatan. Ini waktu hidup. Tapi banyak orang yang tak membicarakan keselamatan waktu mati. Kan? Orang tak banyak membicarakan tentang soal keselamatan waktu mati. Hari ini tuan-tuan, ke atas dunia, kita nak selamat, naik kereta, kita pakai tali pinggang kereta. Pastikan kereta semua dalam keadaan baik. Naik motor, kita pakai helmet, nak pastikan keselamatan. Dalam rumah, nak pastikan keselamatan. Macam-macam kita ada kan. Semua memikirkan keselamatan waktu hidup dekat atas dunia. Tapi masing-masing tidak pernah memikirkan apa keselamatan di akhirat. Nak minta jauh, selamat daripada api neraka Allah. Bagaimana kita nak buat? Nak minta jauh daripada api neraka. Kita nak minta jauh daripada api neraka ni, kerana bila kembali kepada Allah, dia dalam dua tempat aja, sama ada syurga ataupun neraka. Nah, kita nak mengelak daripada api neraka Allah. Sebab tu kita baca tiap-tiap maghrib, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, kami berlindung daripada api neraka. Jauhkan kami daripada api neraka. Sebab kita takut, tuan-tuan. Kita takut. Kita nak baca pun susah. Kan? Nak baca pun susah. Sedangkan bacaan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya dibaca pada waktu petang dan dia mati pada malam itu, nasaya terhindar dia daripada api neraka Allah. Tapi orang tak nak baca. Kat dunia kita buat macam-macam. Tapi kenapa? Untuk yang di akhirat ini, yang kita kembali kepada Allah, orang tidak boleh melarikan diri, tidak boleh menyelamatkan diri kalau sebab tak ada amalan kepada Allah. Tapi tak nak baca, kan? Assalamualaikum, Assalamualaikum, jalan. Nah, saya mengingatkan diri saya, tuan-tuan. Saya bukan nak cakap tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak mengingatkan diri, apa maknanya jalan untuk kita menyelamatkan diri daripada api neraka Allah. Kan? Solat, kan? Salawatul khamsah mukaffaratun. Semayang 5 waktu, maka dia mengkafarahkan dosa. Maknanya dah bila semayang itu mengkafarahkan dosa, bermakna orang jauh daripada neraka Allah. Tapi bagaimana? Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun. Jumaat kepada Jumaat jadi kafarah. Ramadan ila Ramadan kafaratun. Ramadan kepada Ramadan mengkifarahkan. Tapi orang tak mau. Tak mau ambil benda-benda ni, tuan-tuan. Tak mau jaga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Batu, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kepada kita. Kerana ingatan Rasulullah ni kepada kita ni, tuan-tuan, bukan apa, kerana Nabi menyayangi umat macam dia sayang kepada anak dia sendiri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan pesanan yang beribu-ribu, banyak tu tu, supaya apa? Supaya kita ambil ingatan, kerana dia sayang kepada kita. Dia sayang kepada kita. Dia tak mahu sampai besok ketika mana di padang mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil umat dia. Sebagai apa? Nak memastikan umat dia ni selamat. Tanda dia sayang kepada umat dia. Tidak ada nabi yang demikian keadaannya.
melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kalau kita hidup dekat atas dunia, kita tak pernah nak ingat kepada Allah, tak pernah nak ingat kepada Rasul. Kita bimbang besok ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umat dia, kita bimbang kita tidak mendengar seruan Rasul. Sebab tu kita takut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka demikian pula Al-Maqhul bin Ad-Dimashqi mengatakan setiap kali melihat jenazah ia selalu berkata, pergilah kerana kami pun akan pergi pula. Itulah nasihat yang sangat bernilai, amat berbeza dengan orang-orang yang lalai. Jadi Maqhul bin Ad-Dimashqi ni kalau dia tengok jenazah, dia akan kata, pergilah kau dulu, pergilah dulu, kami akan menyusul. Bagi orang-orang yang dengar, yang boleh mengingati, boleh ambil manfaat, dia ambil manfaat. Yang mendengar-dengar saja je, yang lalai, itu dianggap sebagai satu kalam biasa je. Kerana bila dia berkata yang demikian adalah bersesuaian dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, wa inna insyaallahu lalahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Rasulullah sebut dalam hadis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Usaid bin Hudhair mengatakan, berkata, setiap kali menyaksikan penguburan jenazah, aku selalu berkata dalam batin yang akhirnya akan terjadi pula pada diri aku. Batin ini maksud bukan hati tu, bukan qalbun, dia dah masuk kepada makna kepada basirah ni, dah masuk kepada mata hati dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat menghantar jenazah saudaranya, Malik bin Dinar berkata sambil menangis, demi Allah, aku tidak akan pernah merasa terhibur sebelum aku tahu ke mana kamu akan pergi. Tetapi selama aku masih hidup, aku tidak pernah tahu itu. Makna tuan-tuan, kata Malik bin Dinar, kesudahan manusia ni mati. Bila mati tak tahu macam mana keadaan. Selepas kematian ni tak tahu macam mana. Hanya orang yang masuk dalam kubur je dia tahu. Bila dia masuk aja dalam alam barzakh, waktu itu dia akan mengetahui apa yang dinafikan, apa yang maknanya dilalaikan ke atas dunia. Maka masuk dalam kubur, dia akan dapat melihat dia dapat merasakan, kan? Orang kata hempetan kubur orang yang melalaikan solat, masuk dalam kubur, ketika mana hidup dekat atas dunia lalaikan solat, pada waktu itu dia mula akan merasakan. Dia mula akan merasakan apa yang dilalaikan, apa yang maknanya dicuaikan. Masuk dalam kubur orang kampus saja, pada waktu itu bermulalah saat yang pernah dia dengar dalam kuliah, yang pernah dia baca kitab yang pernah disampaikan oleh tok-tok guru, yang pernah didengar daripada ustaz-ustaz. Maka pada waktu itulah dia akan mengetahui sama ada perkataan yang dia dengar ketika mana dia hidup, saat dia boleh mendengar, saat dia boleh melihat, saat dia boleh berfikir, benda tu betul tak betul. Hari ni kita cakap, ni jangan buat, ni Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala murka ni. Kita pun dengar je, tapi tak ambil pot pun. Besok saat kita mati, benda yang kita lalai tu, besok kita akan tahu, oi ya Allah, betul lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan, kan? Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami dah melihat dah, kami dah lihat dah.
kan? Wa sami'na, kami dah dengar dah. Macam mana kami dengar dekat dunia, maka dalam kubur kami dengar. Apa yang kami dengar, rupa-rupanya dalam kubur ni kami tahu sebenar-benarnya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, ya Allah, oleh kerana kami dah lihat, kami dah dengar, kembalikanlah kami ke atas dunia. Boleh tuan-tuan, kita dah mati untuk kembali saat yang kedua, hidup balik ke atas dunia? Tak mungkin akan berlaku, mustahil sama sekali. Orang yang dah mati tak boleh balik, kan? Cuma dia boleh lafaz je, dia boleh dengar. Orang yang berjalan di atas muka bumi, meninggalkan dia boleh dengar, tapi tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Inilah saat yang paling menggerikan kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang tak tahu. Kita tak tahu, tuan-tuan dalam kubur, kita tak tahu. Saya dalam kubur, tuan-tuan tak tahu. Masing-masing dengan keadaan sendiri, kan? Inilah yang kita nak beritahu kepada semua, supaya kita mengingati di antara satu sama lain. Dan saat Al-A'mash mengatakan, kami sering meratapi jenazah, tetapi kami tidak tahu kepada siapa kami berkabung, kerana semuanya merasa sedih. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkabung ni tak tahu macam mana. Dalam hukum ni tuan-tuan, berkabung ni memang ianya diharuskan, dan berkabung tak boleh lebih. Orang yang bukan daripada ahli keluarga, dia berkabung sehari je, melainkan isteri. Isteri ni boleh berkabung sampai 4 bulan 10 hari, dia punya saat berkabung, kan? Lain daripada isteri, berkabungnya 1 hari je, kan? Baik anak, baik siapa. Isteri je 4 bulan 10 hari waktu berkabung, lama. Waktu tu lama. Kematian. Jadi tuan-tuan nak mengingatkan kepada kita, berkabung tak tahu apa, kerana masing-masing menghadapi, besok semua akan menghadapi keadaan yang sama. Jadi tak tahu apa matlamat. Kalau sedih itu maknanya, kalau kita sedih, kita menangis, tak akan kembali balik. Tak akan kembali balik. Yang mati pasti akan mati, kan? Yang mati pasti akan mati. Cuma yang ditinggalkan sama ada amal yang akan disebut oleh orang, yang akan diguna, akan dimanfaatkan oleh orang. Itu waktu hidup orang akan manfaatkan amalan dia, amal dia, perbuatan dia, orang boleh manfaat. Tapi dia akan terus dalam kubur bagaimana keadaannya, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mengambil ingatan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah. Penting taufik dan hidayah Allah Ta'ala ni kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tak ajak memberi taufik, tak memberi hidayah, maka susah kita nak melakukan kebaikan atau amal ketaatan untuk kita dekat kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala kekuatan. Jadi masuknya bulan Muharram, jangan lupa tuan-tuan, bulan Muharram ini adalah bulan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bulan yang dimuliakan. Seperti mana kita sebut sebelum ni, 3 bulan yang dimuliakan Allah. Pertamanya bulan Muharram. Kerana apa bulan Muharram dimuliakan Allah? Kerana ada di dalamnya maknanya 10 Muharram. Adanya 10 Muharram. Jadi dengan sebab tu 10 Muharram ni peristiwanya banyak, kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia sampai ke Madinah, dia melihat orang-orang Madinah itu terdiri daripada orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka berpuasa. Jadi bila ditanya kenapa? Kerana pada waktu itu Nabi Musa dilepaskan daripada bencana, dari Fir'aun dan sebagainya.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kamu meraihkan, kami ni orang yang beriman lebih layak untuk berpuasa. Waktu Rasulullah berpuasa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sekiranya aku sempat hidup pada tahun akan datang, nasaya aku berpuasa pada Tasu'a dan Ashura. Maksudnya kalau kita nak berpuasa tuan-tuan, elok puasanya ialah 9 dan 10 kan? Kalau tak mampu juga ambillah hari 10, 10 Muharram, berpuasalah. Mudah-mudahan kita mendapat berkat di sisi Allah Ta'ala. Dan dalam bulan Muharram ini, perkara yang amat digalakkan ialah, maknanya yang pertama melakukan ibadah puasa, yang keduanya memperbanyakkan solat sunat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.